Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi hari ini untuk kelas pendidikan kesihatan. Sihat tak semua? Okey, jadi tajuk kita hari ini ialah kesihatan mental, emosi dan sosial. Untuk unit 6, siapakah lebih hebat? Untuk bahagian subtopiknya ialah saya remaja bijak. Okay, jadi hari ini cikgu harap murid-murid dapat menyatakan cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi berkesan dengan betul. Kemudian yang kedua, menyatakan maksud kemahiran asertif dengan tepat. Okay, jom kita rujuk buku teks muka surat 45. Okay, ini contoh situasi tekanan yang dihadapi oleh Irdina dengan yang dihadapinya daripada rakan sebaya, maksudnya daripada rakan-rakannya. Okay, sebagai remaja bijak, Irdina memilih untuk menjadikan masalah itu sebagai satu peluang. Maksudnya daripada masalah tu dijadikan satu peluang untuk cari cadangan penyelesaian. Kemudian dia menghasilkan penanda buku yang kreatif dan menjual kepada rakan-rakannya. Nampak ni? Buat penanda buku, bookmark. Okay. Kita tengok yang nombor 1, situasi tekanan dia ialah rakan yang suka membuli. Kadang-kadang kawan-kawan kita dalam kelas ni suka tahu bully. Suruh kita buat ni, suruh siapkan kerja, suruh apa. Kadang-kadang memang mula-mula dia minta tolong, tapi kalau perkara tu sangat kerap, dia dah kira membuli lah. Okay, jadi penyelesaian dia, pilih rakan sebaya yang boleh dijadikan contoh yang baik dan menghargai sahabat. Maksudnya kita janganlah kawan dengan orang yang suka suruh kita buat macam-macam tu. Kita cari kawan yang betul-betul hargai kita, yang buat sama-sama, buat kerja sama-sama, kemas kelas sama-sama. Okay, yang kedua, situasinya tidak diterima oleh kumpulan. Jadi penyelesaiannya, pilih kumpulan dan aktiviti sosial yang menerima diri kita seadanya. Okay, kalau orang tu tak nak kawan kita, so tak apa. Kita cari orang yang nak kawan dengan kita. Yang boleh terima kita seadanya. Boleh terima kekurangan dan kelebihan kita. Contohnya kita tak pandai main bola. Jadi kawan-kawan tak nak main dengan kita sebab kita tak pandai main bola. Jadi tak payah kawan tu. Kita cari kawan yang sama minat dengan kita, sama hobi dengan kita. Contohnya pergi jogging, buat zumba. Kan ada kawan-kawan yang suka macam tu, kita join kawan yang tu. Okay, yang ketiga, situasinya suka memendam perasaan. Jadi penyelesaiannya merapatkan hubungan kekeluargaan dan pilih individu yang boleh dipercayai untuk meluahkan perasaan. Kita kalau ada apa-apa masalah, kita tak boleh diam seorang-seorang. Kita mesti cerita dekat orang supaya perkara tu kita rasa lega. Jadi kita carilah orang yang kita percaya, dia tak akan cerita kat orang lain. Contohnya mak kita, ayah kita ataupun kakak kita, adik-beradik kita ataupun kawan kita yang paling baik. Cerita kat dia. Okay, seterusnya yang keempat, situasinya tidak berani menolak ajakan rakan. Penyelesaiannya, berani berterus terang dan menolak ajakan yang berunsur negatif secara asertif. Okay, kalau ada kawan kita ni ajak kita buat perkara yang negatif, contohnya buat apa? Pergi buang masa, melepak kan. Daripada melepak tu, baik kita duduk rumah, tolong mak kita sapu rumah, cuci longkang ke basuh pinggan. Kita kena berani terus terang. Cakap saya tak nak ikut awak. Kita kena berani. Jangan ikut aja sebab takut kawan tu tak nak dengan kawan kita kan. Kita berani tolak. Okay, seterusnya yang kelima, situasinya inginkan keperluan diri yang berjenama. Penyelesaiannya, gunakan perbelanjaan secara berhemat dan berbelanja secara bijak. Okay, nampak ni. Nampak jam jenama G-Shock, Casio G-Shock. Kan mahal kan? Jadi kita ni masih sekolah, manalah mampu. Mak ayah kita pun
lagi-lagi zaman pandemik ni, mana nak keperluan asas makanan tu lebih penting. Jadi takkan kita nak membazir minta duit untuk beli jam yang berjenama kan. Kita tahu kalau berjenama mesti harganya tinggi. Jadi caranya kita kena fikirlah, adakah itu keperluan ataupun hanya kehendak. Jam RM5, RM10 yang murah pun boleh guna sebenarnya untuk situasi sekarang ni. Dan lah kalau kita dah bekerja, dah berjaya, ada duit sendiri, kalau rasa mampu nak beli, itu boleh. Sekarang ni kita masih bersekolah. Okay, comel kan penanda buku ni. Nanti awak buat satu pilih mana-mana ni, buat satu penanda buku. Okay, seterusnya apa itu kemahiran asertif? Okay, kemahiran asertif ni keupayaan seseorang menyatakan apa yang ada dalam fikirannya sama ada positif atau negatif. Maksudnya kita boleh suarakan melepak tu positif atau negatif. Tolong mak tu positif atau negatif. Maksudnya itu kemahiran asertif. Kita ni mampu nak bagi tahu ini betul, ini positif ataupun negatif. Okay, remaja yang asertif akan sentiasa berfikiran positif, bertindak rasional, berani menyuarakan pendapat, berpendirian tetap dan tegas. Nampak ni? Seorang remaja asertif ni dia kena fikir dengan positif juga. Maksudnya dia tak boleh fikir perkara yang negatif lah. Maksudnya contohnya zaman pandemik sekarang ni tak boleh pergi sekolah kan, untuk kita punya keselamatan. Jadi kita boleh belajar kat rumah tu secara positifnya. Jangan fikir negatif. Kalau fikir negatif duduk rumah nanti jadi tak pandai. Jangan fikir macam tu. Kita kena fikir positif. Maksudnya apa yang berlaku ni ada hikmahnya, kita kena hadapi lah. Kena belajar, cikgu bagi apa latihan, semua kita buat je lah. Okay, bertindak secara rasional. Maksudnya apa yang kita buat, kita kena fikir dulu. Contohnya kalau lah orang cakap bukan pada kita, takkan kita nak terus tumbuk orang tu, tak boleh. Kita kena fikir dulu. Dan kalau rasa itu tak penting, tak payahlah layan. Yang ketiga, berani menyuarakan pendapat. Contohnya tadi kawan ajak pergi duduk melepak dekat taman permainan, kita suarakan pendapat. Jadi kita cakap lah, janganlah melepak, jom kita jogging. Tapi situasi sekarang ni pandemik, tak boleh maksudnya tak boleh ramai-ramai kalau jogging pun kan. Tak boleh beraktiviti kumpulan, tak boleh. Maksudnya memang kena seorang lah. Maksudnya melepak tu lagi lah tak boleh. Okay, akhir sekali, berpendirian tetap dan tegas. Maksudnya kita kena tegas dengan kita punya pendirian. Maksudnya tak boleh lah berubah-ubah macam hari ni dia tak nak melepak, lepas tu besok jomlah melepak. Aku bosan lah, saya bosan lah duduk kat rumah ni. Tak nak lah macam tu. Maksudnya dah kata melepak tu memang buang masa kan. Jadi kalau kita rasa bosan, kita cari aktiviti yang boleh menghilangkan rasa bosan kita. Jangan pergi pula melepak. Lama-lama nanti jadi satu habit, jadi habit lah. Nanti asyik nak pergi melepak aja. Sampai ketua nanti macam tu. Okay, jadi tugasan hari ni cikgu nak awak hasilkan salin nota yang dalam buku teks tadi tu kan ada 5 tu, pilih satu je. Lepas tu buatlah dalam bentuk dalam bentuk penanda buku kan, bookmark. Okay, kemudian dah siap nanti buatlah cantik-cantik kat kertas warna ke, nanti tebuk lubang,
Kemudian letak rebin. Okay, lepas tu kemudian jawab kuis yang dalam link yang cikgu beri ni. Okey, jadi rumusan untuk hari ni, cikgu harap murid-murid dapat menyatakan cara mengurus tekanan daripada rakan sebaya melalui komunikasi berkesan. Maksudnya kita kena berkomunikasi, kena cakap, bersuara. Dan menyatakan maksud kemahiran asertif dengan tepat. Kita dah belajar tadi kemahiran asertif tu. Okay, jadi itu saja untuk hari ni. Jangan lupa siapkan kerja yang cikgu beri ya. Okay, jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua.